Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak buat ulasan perlawanan antara Seri Pahang versus PDRM, yang mana Seri Pahang kalah 3-2 pada perlawanan ni. Kalau kita lihat pada perlawanan ni, Seri Pahang sebenarnya bermula dengan agak baik apabila mereka mulakan serangan dengan bertubi-tubi. Ada beberapa percubaan yang mereka dapatkan, antaranya daripada Ingriso, tetapi kena tiang. Tetapi gerakan awal mereka melalui pergerakan dari Ingriso kepada Kepa Sherman berjaya untuk menghasilkan gol. Namun selepas mendapatkan satu gol, PDRM tidaklah menunggu lama apabila mereka mula untuk meningkatkan mereka punya tempo dan mereka meningkatkan mereka punya disiplin dalam fasa menyerang dan memanfaatkan counter attack punya transition, membolehkan mereka untuk menjaringkan 3 gol, menjadikan kedudukan 3-1. So that is a good thing tentang PDRM, bagaimana mereka respon terhadap gol awal daripada Kepa Sherman oleh Seri Pahang untuk membalas kepada kedudukan 3-1. Jadi untuk perlawanan ni memang PDRM deserve untuk menang lah. Walaupun kalau kita lihat daripada segi strategi membuang masa tu, memang pemain-pemain PDRM ada melakukan lah, goalkeeper Ramdan dan sebagainya. Mereka bermain dengan satu tahap yang mana memerlukan mental yang kuat apabila bertemu dengan PDRM, sebab pemain PDRM pandai untuk psycho dengan membuang masa. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang. Apakah perkara yang positif dalam pergerakan pasukan Seri Pahang pada perlawanan ini? Ada beberapa perkara yang positif yang ditunjukkan oleh pasukan Seri Pahang pada perlawanan ini. Antaranya apa dia? Antaranya apabila mereka bermain dalam sistem dua midfield yang berada di bahagian bawah ataupun dua pivot lah, Ingriso dan juga Ruzif. Yang mana boleh saya katakan Ingriso dan juga Ruzif memainkan peranan yang bagus dalam mengekalkan dan juga menstabilkan bahagian tengah pasukan Seri Pahang dan membolehkan pasukan Seri Pahang melakukan gerakan di bahagian tengah dengan sangat baik. Dan kalau kita lihat daripada pergerakan yang dilakukan adalah lebih kepada Ingriso deep lying playmaker, Ruzif lebih kepada box to box ataupun number 8 punya player untuk turun dan naik cover up bahagian pertahanan dan juga attacking. Dan peranan yang dimainkan oleh Ingriso untuk game ni sebagai deep lying playmaker adalah sangat-sangat bagus apabila dia banyak melakukan hantaran-hantaran yang mana membolehkan ball placement tersebut diletakkan kepada bahagian serangan dalam kedudukan striker mudah untuk menjaringkan gol. Dan dia pandai untuk set up, antaranya dia berjaya untuk assist satu kepada Kepa Sherman dengan satu hantaran yang bagus apabila dia nampak Kepa Sherman membuat larian dan Kepa Sherman punya hadapan tu adalah kosong. Dia letakkan bola tersebut kepada Kepa first touch dan control the ball untuk beat James Okoso dan meletakkan bola di dalam gawang. Dan dalam pada masa yang sama kita boleh nampak juga Ingriso juga involve dengan bahagian hadapan punya gerakan. Bahkan dia ada satu peluang, tetapi satu peluang tersebut gagal di execute dengan baik, kena tiang. Sayang lah, kalau dia boleh score peluang tersebut mungkin boleh menyebabkan Seri Pahang dah dominant game dan kill the game terus lah. Tetapi dia gagal untuk score that thing. Tetapi dalam pada masa yang sama dia set up lagi sekali kepada Baki Udin untuk game ni, yang mana Baki Udin banyak buat larian di kanan dan kiri untuk open game. Tetapi in term of Baki Udin punya larian, saya boleh puji sebenarnya yang dia punya larian dan dia punya pergerakan off ball movement untuk receive the ball ataupun terima bola daripada kawan-kawan dia adalah satu tindakan yang bagus. Jadi dia banyak membuka ruang untuk receive the ball di dalam kawasan di box. Dia ada 2 big chance untuk game ni, yang mana satu belah kiri yang Kepa Sherman open dekat dia, tapi dia gagal untuk melepaskan rematan. Senang kena cut dengan orang kata apa, Ko Kwang Min bukan Q untuk Q punya defend PDRM berjaya untuk intercept dan potong bola tersebut sebelum orang kata apa Baki release the ball atau shoot the ball. Bahkan di yang kedua adalah satu setup pada Ingriso di bahagian kanan, tetapi percubaan Baki agak lemah, yang mana percubaan tersebut berjaya diselamatkan dan menyebabkan counter attack kepada gol ketiga pasukan PDRM. So boleh saya katakan in term of finishing dan juga decision making yang dilakukan oleh Baki, benda tu dia perlu improve lagi lah, sebab agak merugikan bila ada setup dan juga ada peluang yang baik untuk dia score the goal, dia tak boleh nak execute that thing dengan really well. So benda tu untuk Baki buat di bahagian winger dia perlu lebih efektif. Daripada segi kerajinan semua tu dia dah ada, open game dia dah ada, tapi in term of finishing, in term of decision making dia perlu buat
buat something yang lebih better lah. Jadi di second half kita nampak Baki ditukarkan dengan kemasukan Zuhair Aizat, yang mana kemasukan Zuhair Aizat bagi saya memberikan satu dimensi yang baru kepada winger pasukan Seri Pahang. Apabila Zuhair Aizat punya corak permainan yang lebih kepada directness ataupun lebih kepada direct, membolehkan Seri Pahang lebih fleksibel dan lebih mudah untuk beat pertahanan di kawasan wide area ataupun apabila mereka bermain dengan lebih narrow di half space. Dan hasilnya apa? Hasilnya Zuhair Aizat berjaya membawa masuk bola ke dalam kawasan di box dan memberikan sepak pekan penalti kepada pasukan Seri Pahang yang disudahkan oleh Brundo. Jadi kita boleh nampaklah kebersanan antara kedua-dua winger ni in term of efektif mereka kepada result pasukan. So Zuhair Aizat boleh buat something macam tu kan. Jadi benda tu positif lah. Sayang sebab Seri Pahang punya attacking ataupun midfield wise mereka dah ada proper punya plan, tetapi bahagian hadapan tak boleh nak execute dengan baik. Untuk game ni striker Seri Pahang guna dua, iaitu gandingan Kepa Sherman dan juga Rafael Siva. Tetapi bagi saya Kepa Sherman in term of cari positioning daripada dia menerima bola, kedudukan dia terima bola dan sebagainya adalah sangat bagus. Tetapi untuk Rafael Silva, individual skill dia agak bagus daripada segi kawalan bola untuk dia set up, tetapi dia susah untuk beat James Okoso, yang mana barisan pertahanan pasukan PDRM mereka dah lebih disiplin, compact dan mereka tak memberi ruang yang banyak seperti mana mereka lepaskan gol pertama. Tetapi lepas tu mereka dah mula untuk compact dan lebih bertahan dengan lebih sistematik, menyebabkan dua striker, even guna dua striker pun boleh dikatakan tidak terlalu boleh untuk Seri Pahang exploit ataupun masuk penetrate lah. Jadi benda tu agak merugikan sebab guna dua striker tapi still tak boleh nak beat pertahanan yang compact oleh PDRM. Jadi apabila jadi macam tu, apa yang Seri Pahang cuba buat adalah mereka cuba eksploitasi dengan penggunaan dengan bermain dua offensive fullback. Di kanan ada Azrif, di kiri waktu first half ada Azwar Arifin dan di second half ada Syazwar Andi, yang mana kedua-dua mereka ni bermain dengan offensive untuk naik lebih tinggi, memberi support kepada winger ataupun bahagian hadapan. Jadi apa yang mereka lakukan adalah untuk mereka cross into the box, tetapi in term of crossing dan sebagainya boleh dikatakan daripada segi accuracy, daripada segi pelaksanaan ataupun ball placement masih lagi boleh diperbaiki lah. Tetapi apabila mereka push macam tu, boleh dikatakan gameplay mereka agak mudah dibaca. Jadi pertahanan PDRM yang compact dan juga overload di kawasan di box, mereka tak perlu nak menunggu lama, mereka just untuk intercept, mereka just clear the ball apabila pasukan Seri Pahang cuba melakukan cross-cross dan sebagainya. Jadi benda tu memang gameplay pasukan Seri Pahang dah mudah dibaca lah. Dan untuk transisi bertahan, kita boleh nampak yang Brundo dan juga Fadli Syaz agak mudah terkena dengan gerakan counter dan juga transisi daripada pasukan PDRM yang meletakkan tiga ataupun seorang striker sahaja di hadapan, iaitu dalam kita tengok gol ketiga daripada Hadi Fayad, dia cross kepada ataupun meletak hantaran jauh kepada Bruno Suzuki beat, lepas tu melakukan percubaan. Gol yang kedua daripada PDRM bagaimana hanya main cross-cross, lepas tu cut back balik, gol daripada Zulfahmi. So benda tu memang merugikan pasukan Seri Pahang lah in term of defending. Mereka tak ada defending transisi yang bagus. Mereka keluar attack, tapi daripada segi recovery phase dan juga untuk bentuk balik pertahanan, mereka agak loose dekat situ. So benda tu memberikan kelebihan kepada PDRM yang lebih efektif dalam fasa menyerang dan juga counter. Jadi kesimpulannya, Seri Pahang gameplay mudah baca, transisi kurang, finishing mereka kurang kreativiti di tengah. Jadi benda tu menyebabkan mereka tak boleh nak buat something. Dan untuk PDRM is the term ataupun simple punya cerita, kita katakan mereka adalah tim yang simple. Mereka bermain dengan simple football. Bila mereka dapat bola, mereka tunggu pemain buka ruang, mereka passing. Mereka bermain dengan one touch football, passing. Ada ruang mereka shoot, ataupun mereka bertahan, mereka dapat peluang counter, mereka lambung terus bola ke hadapan. Jadi memang daripada segi compact secara bertahan mereka sangat baik, tak nafikan, sangat berdisiplin. Yang kedua, mereka punya direct and simple football serta long ball tu sangat padu, sebab mereka ada attacking wise, mereka ada Bruno Suzuki yang bagus daripada segi kawalan bola dan juga finishing. Untuk game ni, Hadi Fayad dia lebih bertindak sebagai assist ataupun
orang yang cipta kepada gerakan pasukan PDRM dalam fasa menyerang. Dia lebih selesa untuk hantar bola berbanding receive the ball. Jadi benda tu memberikan import yang bagus kepada bahagian serangan PDRM. Jadi kita boleh nampak bagaimana Hadi Fayad set up kepada Bruno set up kepada Zul score. Bagaimana Hadi Fayad set up kepada Bruno score. So benda tu positif lah. Midfield pula, Marcus Aquali dan juga Fadil, mereka memberikan pressing yang bagus. Mereka tutup dan juga overload di bahagian tengah dengan pressing rate yang sangat tinggi. Bahagian pertahanan disiplin, mereka tutup ruang, mereka compact bahagian tengah. Goalkeeper pun mainkan peranan. So ini adalah salah satu definisi untuk pasukan bola sepak Malaysia yang mana tak memerlukan orang kata apa, kualiti pemain yang mahal-mahal, tetapi boleh terjemahkan di dalam padang dengan bermain secara simple, tetapi kena ada disiplin yang tinggi. Itulah yang ditunjukkan oleh PDRM. Direct and simple will kill the game. So PDRM berjaya buktikan lah untuk game ni, dan mereka memang bagus. Saya boleh katakan sangat-sangat bagus. Itu je lah ulas saya. Assalamualaikum.